Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam nikmat. Dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan dan ketaatan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu, pertemuan yang terdahulu, kita telah habis atau sampai kepada penghujung ayat 213 dalam suratul Baqarah. Itu pada pembahasan siratim mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Jalan yang lurus ialah jalan yang paling dekat, jalan yang paling cepat untuk menyampaikan kita kepada destinasi. Walaupun jalan yang bengkak-bengkok lebih pendek jarak dia, jalan yang lurus lebih jauh perjalanan, tetapi jalan yang dulu akan sampai. Sebab jalan yang bersimpang siur, jalan yang banyak persimpangan memperlambatkan perjalanan walaupun jarak dia dekat. Tapi jalan yang lurus, jalan yang tidak ada bengkak-bengkok, tidak ada persimpangan, walaupun sedikit jauh, tapi mempercepatkan kepada kita untuk sampai kepada destinasi. Iaitu di sini disebut siratul mustaqim, jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang sudah berjaya, jalan orang-orang yang telah terbukti kejayaan mereka. Sebab itulah disebut apabila kita disuruh mengikut jalan yang lurus, iaitu jalan orang. Siratul ladzi, iaitu jalan orang. Jalan orang. Siratul ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kena ingat, bukan jalan kita reka, bukan jalan saja kita renungan, melalui renungan akal kita, tetapi jalan tadi ialah jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang telah dipersahkan kejayaannya oleh orang-orang yang terdahulu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali itu dalam hadis juga Nabi SAW pernah bersabda, ar-rafiq qabla at-tariq wa jaru qabla ad-dar, iaitu ar-rafiq qabla at-tariq, cari orang dulu yang bawa kita kepada jalan. Cari orang dulu baru cari jalan. Lepas tu dah pandai tak apa jalan nak pergi ke Mesir kata, orang bawa dulu mula-mula. Lepas tu dah pandai, nak setahun sekali boleh pergi dah. Jalan nak pergi Mekah, buat umrah, buat haji, tak pernah pergi, orang bawa sekali. Yang kedua, yang ketiga, faham dah. Walaupun pergi dengan orang, tapi faham dah susunan waktu dia, bagaimana begini, orang gambar masa mana, melontar orang gambar masa mana, tahu belakang dah. Sebab apa? Sebab mula-mula orang bawa dah ar-rafiq qabla at-tariq, iaitu orang bawa ni sebelum daripada jalan. Cari orang bawa dulu baru cari jalan. Nah, sebab tu disebut siratul mustaqim tadi, siratul ladzi, iaitu jalan orang. Jalan orang, bukan jalan kita renungkan akal kita fikir, bukan. Jalan orang lalu dah, telah berhasil, telah keberhasilan mereka telah terbukti,
iaitu orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, siapa dia yang diberi nikmat oleh kepada mereka? Minal nabiyyin, daripada para anbiya, para nabi, wasiddiqin, iaitu orang-orang yang benar, wasyuhada, iaitu orang-orang yang mati syahid, wassalihin, iaitu orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman. Macam kita kata tadi, ar-rafiq qabla at-tariq wa jaru qabla ad-dar. Dan cari jiran dulu baru cari rumah. Cari jiran dulu. Nah, kita duduk satu perumahan tu, habis black metal belaka, rumah comel pun tak ada guna. Nah, kita semua je rumah dok black metal, white metal. Hak lain black metal belaka. Nah, tinggal tak boleh. Walaupun rumah comel, tapi jiran tu boleh merosakkan. Itu al-jaru qabla ad-dar. Cari jiran tu, tengok persekitaran, oh sini kampung dia orang ngaji belaka. Hari Jumaat penuh tak ada kitab. Molek. Nah, molek buat rumah sini sebab sebab jar kawasan jiran tadi molek. Maka molek buat rumah situ sebab orang situ tidak ada masalah. Kawasan situ kawasan orang ngaji, orang nadah, orang beramal, masjid penuh, surat penuh, tak ada masalah. Baru cari rumah situ. Bukan cari rumah dulu, tak, cari jiran dulu, cari persekitaran. Tak? Kerana perkara tadi boleh menyebabkan persekitaran tadi boleh membentuk, mencorokkan, mewarnai kehidupan kita dan anak-anak kita. Kalaulah kawasan tadi memang kawasan berhibur, kawasan hiburan, kawasan macam-macam lagi, maka kehidupan mereka tadi, jiran tetangga tadi, mewarnai kehidupan anak kita, mewarnai kehidupan kita. Maka kita akan mengubah cara hidup kita, cara pandangan alam kita, bagaimana kita memandang sesuatu. Tak? Biasa je orang puan makan peluang pendek sini ustaz. Ya? Kataan tu keluar, biasa je orang puan makan peluang pendek kampung ni ustaz. Jadi biasa di situ maknanya persekitaran. Tak? Jadi jangan sampai biasa. Makan peluang pendek tu bagi orang puan tak tutup aurat, dosa. Tapi kita tak boleh perfectionist, tak boleh dok sempurna belaka. Mesti pergi kampung tu 100% tutup aurat, tak. Tapi dok tutup aurat bukan benda biasa. Tapi kalau benda biasa, tu sikat ustaz. Bapa kalau pendek ke, hak parok lagi ada. Tu maknanya dosa duduk kampung tu. Benda dalil dia. Dalil dia adalah kita cerita dulu berkenaan orang yang bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya seorang ahli abid tadi, boleh tak aku bertaubat? Dia kata tak boleh. Nah, dia bunuh seorang lagi cukup 100. Bila yang kedua dia bertemu dengan orang alim kata boleh. Pintu taubat belum tertutup, mau pergi taubat. Tapi larilah. Inna arduka ardusu, tempatmu tu, kampungmu tu kampung dak molek. Kampung set-set ganah aja tu. Lari. Mau pergi kampung segi kat orang pergi gaji, orang beribadat pada Allah, orang baik, orang soleh ramai. Dia nak pergi kampung tu, dia mati. Lalu berebut kata malaikat tadi, nak ukur mana yang terdekat, maka dekat dia tadi sampai kepada, nak sampai pada kampung yang baik. Maknanya di situ corok kampung tadi boleh mewarnai kehidupan kita. Kalau kita duduk kawasan hak teruk, maka teruklah. Mewarnai. Sebab tu cari jiran dulu, cari persekitaran, baru cari rumah. Ajaru qabla dar, seperti mana cari orang bawa dulu, baru cari jalan. Kalau cari jalan dulu, jalan seorang, dia banyak pakai koya. Pakai koya. Dia koya. Oh, dia kata tak boleh pakai hadis. Macam cerita dongeng gitu. Tak sabit laman dia dah 1400 tahun lebih dah. Pakai Quran saja dah. Dia koya dia sendiri. Dia pakai jalan dia. Banyakkan orang ni zaman sekarang ni kita terpengaruh dengan kesajanaan barat. Bila ada sijil tinggi sikit, kita mudah cakap ikut fikiran kita. Padahal Allah SWT suruh kita ikut jalan orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dok komang kita kalau kita duduk kelas anak murid hak mengaji. Hamba kelas anak murid je. Maknanya ayat tu orang kerti bahasa. Orang hak belajar tu. Hamba bukan tok guru, hamba anak murid je. Tu orang ngaji tu ayat gitu.
Kalau orang ngaji tak masuk dalam diri dia, dia kata, oh, mana kita guru nak berdebat. Tu berat nadang. Nah, tapi orang hak erti nak berkelas anak murid je. Nah, kelas anak murid itu pun tunjukkan bahawa orang tadi tawaduk dengan ilmu dia. Walaupun dia tok guru dah, tapi dia cakap berkelas anak murid je. Nah. Tawaduk dia. Jadi tidak salah. Kita kata aku dak, kita pun kadang-kadang takut nak kata aku dak tahu, takut komang. Padahal mengaku dak tahu tu separuh daripada ilmu dah. Sebab apa? Sebab orang jahil ni dia jawab belaka. Orang alim dia dak jelas, dia dak jawab. Nah, pernah diceritakan bahawa orang datang daripada Syria, di Syam. Syam ni Syria, Lebanon, Jordan, belah-belah tu lah. Mari ke Madinah, jauh jalan. Jordan mungkin dekat lah sikit, tak sepadang dah. Tapi kalau belah Syria tu jauh, mari jalan. Nak tanya Imam Malik satu soalan, Imam Malik tak jawab. Lalu dia pun kata, mu tahu dah, kita mari ni jauh jelak jalan kaki. Mu tak jawab soalan kita. Imam Malik kata, mu nak suruh soalan pun dijawab, dah balik dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jangan rasa komang. Kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu. Ada pun hak kita tak ingat, kita kata setahu saya begini, nanti saya cek balik. Boleh tahan. Kita periksa balik. Tapi kalau kita tak tahu, kita jawab. Banyakkan ni orang lama-lama ni, dia pegang satu benda tu, dia tak boleh terima dah benda yang lain daripada hak dia belajar. Orang lama dia pegang gitu, mari kata gini boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi kita bab ilmu ni, kita kena berlapang dada. Kadang hujah orang lebih kuat daripada kita ikutlah. Tapi kalau kita ada pandangan kita sendiri, dalil kita sendiri, dan benda tu duduk keadaan khilaf, maka terserahlah pilihan kita. Ada orang cerita dia ngaji dengan tok guru dia. Tok guru dia tak ada gigi. Habis gigi tak ada. Makan sirih ke guana tahu dah, tak ada gigi. Jadi tok guru dia tak boleh sebut zalim. Tak boleh sebut. Tok guru dia sebut bowling. Dia ngaji ke tok guru dia, bowling pakai cerah. Orang tegur bukan bowling. Tak, dia kata bowling. Saya terima dengan tok guru saya bowling, dia kata. Kena tambah lagi pengetahuan. Bila ilmu ni, bila kau pergi jauh, rasa kita kau jahil. Sebab banyak sangat ilmu ni, banyak. Kita tahu dah satu baik bidang, satu aliran kita tahu banyak. Aliran lain berlambak lagi tak tahu. Kita tahu dah bab ni, banyak bab lagi tak tahu. Sebab tu kalau kita tak tahu, memang jawab tak tahu. Sebab tak semua kita tahu. Bila kita belajar, kita rasa jauh je nak, Allah banyaknya tak tahu. Kadang benda asal pun gelepar. Orang tanya, tak ingat berapa syarat sah takbir atur ihram ni. Tak ingat dekat. Benda asal je, tak ingat. Itulah ilmu tu kurnia Allah. Orang hak rasa hak dia. Ada seorang cerita iktibar, hamba Allah ni orang alim lah. Lepas tu dia pun orang tolak jadi imam sembahyang garik. Sebelum masa komat tu, dia paling belakang tok guru dia ada. Belakang makmum. Tak? Tok guru dia ada ni, dia bukan niat riak benda. Dia nak khabar bahawa jadi mudidik ni. Aku ni jadi pasal mudidik aku ni jadi. Jadi anak putih ni. Dia pun niat lalu dah. Masuk lagi, memang perih lalu lah. Jadi imam ni memang perih lalu bacaan. Tuan-tuan, suruh pendek kafirun. Tak boleh nak turun paksa dah. La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, la a'budu. Tak boleh nak turun. Lakum dinukum waliyadi, tak boleh nak turun. Terlintas dalam hati dia cerita ni. Tapi tak perlulah cerita siapa. Daripada dia sendiri, saya dengar sendiri dia cerita. Dia niat bukan nak tunjuk dia, nak khabar ketuk guru dia jadi dia.
Ni anak putih pun ada depan ni. Gitu. Tak boleh turun. Al-kafirun tak boleh turun. La abudu ma ta'budu, la abudu ma ta'budu, wala antum abudu ma ta'budu. Tak boleh nak turun sampai ke sudah. Hatta orang tegur belakang lah. Kemudian boleh turun. Lakum dinukum waliyadin. Sesat. Maka lepas mayang tu dia pun sedar. Bila ada selit orang lain sikit je, kita rasa je hak kita, maka dia lari. Tapi bila kita rasa hak dia belaka, kau banyak mari. Kalau kita rasa hak kita, kau kurang. Tapi kita rasa hak dia, kau banyak. Pasal apa? Hak dia dak mutu. Hak dia dak mutu. La yang fadu abada. Ilmu Allah, rezeki Allah, la yang fadu abada, tidak akan habis sampai bila-bila. Sebab tu kita rasa hak dia kau banyak. Tapi kalau rasa hak kita kau sikit, sebab kita terhak. Sebab tu Tuhan yang kata jangan mikir tentang kesempitan rezeki. Sebab khazanah aku tak habisang. Khazanah harta aku, pembendaraan aku dah habisang. Kerja je, usaha je. Nak beri bukan kerja pun, bukan hak pun. Jadi kita gitu juga. Bila kita belajar pun, ilmu hak dia. Hak dia. Tak ada sikit pun. Nak tarik hari ni senyap, habis cerita. Berpuluh tok guru ngadak, beratus kitab baca, tak ada suara duduk depan orang. Tak boleh ngajar. Sakit tangan, tak boleh nak nulis. Macam-macam. Ambil sikit. Tu nak cakap hal lupa ni. Hal lupa lagi. Tapi kalau kita rasa kita tak ada benda, makin banyak. Hal itu disebut dalam hadis, man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk, rendah diri di hadapan Allah, maka Allah akan angkat dia. Kau rasa tak rok, kau tu hawi. Kau rasa tak pandai, kau pandai tu hawi. Gitu. Kita kena gitu. Baru dok sombong. Orang yang ada kerja, dia dok sedar dia cakap sombong orang dok kerja. Dia munduk saja. Dorok cetok, rabi berah je. Kawan ni patang terbit elang isi. Tak ada rezeki. Dia dok sedar, bukan dia sombong. Dia dok sedar bab dia rasa ada kerja. Tubik mulut dia. Orang ada pitih, simpanan banyak. Mu tak ngemoh ngak belanja. Ada dalam bank simpan langsung. Mai akhir bulan 2 ya. Bank pun kata baik tutup lah. Langsung buka-buka kau awak serabut yang tinggal 2 ya. Kita tak sedar. Kita cakap gitu sebab kita ada harta banyak. Gitu. Macam orang ada ilmu kok, orang cakap-cakap, patutnya dia kena selidik dulu. Dia kena tengok betul tak orang tu kata balik rumah apa semua. Dah belajar mana? Siapa tok guru mu? Jadi sebab kita rasa orang tak pandai, kita rasa orang pandai. Orang lain tak pandai, kita pandai. Padahal kadang-kadang setiap orang yang mari tu bawa satu ilmu baru pada kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita lebih faham daripada apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang orang tu lebih faham apa yang kita sampaikan daripada kita. Rubba hamilin fikhin ila man afqaha minhu. Kadang-kadang ada orang bawa satu kefahaman kepada orang yang lebih faham daripada dia. Tu kata. Jadi rasa tak ada benda. Orang kata nama ni jahil lagi je. Ya betul dah. Jahil lagi. Kena banyak ngaji lagi betul. Banyak ngaji lagi. Ambil atas kalang orang. Padahal besar kita tu kadang-kadang dah tahu benda pun cakap sedap. Wah cakap. Kita pergi kat dia baca Fatihah sekali amu nak dengar. Memang kecek pala-pala tembak. Kecek pala tembak. Pasal apa? Pasal dia tak yakin, dia tak ngaji pun, dia cakap sedap je. Cakap sarah-sarah. Mai kejap, baca Fatihah sekali amu nak dengar betul ke tak? Kecek pala-pala tembak. Lari. Pasal tak yakin dan tak mengaji. Bila orang mengaji, dia yakin dengan ilmu dia baca je lah.
tak apa, hamba baca salah dan hamba betul, boleh ilmu baru. Hamba nadah dulu beradak dengan tok guru hamba ngaji gini. Tak. Dan kalau salah, alhamdulillah betul, boleh benda baru. Tak. Hak tu kata tegur pun jangan. Allah 20 tahun dah mudasa baca Quran ni. Kau gelepas saya. Khabar betul sikit. Dak adem ni tak kena sikit bacaan tu. Kira betul sikit sekat sini tak tepat. Tak. Ni bahagian report pula. Allah berapa tahun dah baca ke ni? 20 tahun. Allah 20 tahun dah mudasa. Kau gelepas saya kau. Kena pandai belaka. Kau tak. Jadi kita ni tidak ada apa melainkan yang diberi oleh Allah. Kala itu suatu Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i ialah seorang imam yang banyak belajar mazhab Malik, tapi dia berfatwa berbeza dengan Maliki. Dia belajar fiqh Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tetapi berfatwa berbeza dengan Hanafi. Dia ada pandangan dia sendiri dan mazhab dia mazhab pertengahan antara ahli hadis dengan ahli ra'yi, dengan ahli qiyah. Tak. Tapi nak ceritanya, bila ada berlaku dialog antara Imam Yusuf Hasan As-Saibani, murid kanan kepada Abu Hanifah, selepas Abu Hanifah meninggal, dialah yang mengembangkan mazhab Abu Hanifah Hanafi tadi. Banyak persoalan-persoalan yang mengejutkan, pertanyaan-pertanyaan tadi yang mengejutkan Asy-Syaibani pada pemikiran otak Imam Syafi'i. Lalu dia memuji Imam Syafi'i. Bakmu ni lain mikir dari orang. Nampak Tuhan wimu nampak ya. Imam Syafi'i kata apa? Ana lastu illa ma a'tani rabbi. Aku tak ada benda melainkan apa yang Allah bagi pada aku. Gitu. Mana kita pun kena rasa gitu. Bila dak rasa gitu, cakap kerah lalu. Dan aku kata boleh mai aku tumbuk pecah muka. Lala tu hawi teruk lalu. Nak kata boleh. Nak tumbuk boleh. Nak angkat tangan tak boleh. Semua hak dia belaka. Jadi kita pergi pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cobaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya. Sesungguhnya berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asal kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Adakah kamu menyangka? Am hasibtum, adakah kamu menyangka? Adakah kamu menyangka demikian? Am hasibtum, hasibtum ya makna dia zanantum. Adakah kamu suka
Adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga gitu saja? Walamma ya'tikum, tidak pernah kamu tadi didatangi seperti mana masalul ladzina khalau min qablikum, seperti mana orang-orang yang terdahulu, yang dicuba oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah seperti orang-orang yang terdahulu. Apa benda yang orang terdahulu ni Allah uji? Massathumul ba'sa, diuji orang-orang terdahulu tu, orang beriman terdahulu diuji dengan kepapaan, hancur harta benda. Wadh-dharra, dan juga ditimpa kemudaratan, penyakit. Wazulzilu, kegoncangan, getar, takut tang sangat sampai getar. Zilzal, kalau tanah kita panggil gepa bumi. Kalau duduk dengan orang, bukan kita panggil gepa, kita panggil gementar, ketar, takut tang. Beratnya ujian tadi sampai ketar. Di sini ahli tafsir beberapa riwayat, ada beberapa riwayat berkenaan dengan asbab nuzul ayat ni. Yang pertama mengatakan ayat ni diturunkan kepada kaum muslimin ketika perang Ahzab, iaitu perang Khandaq. Kalau orang di Mekah hari ni kat mana masjid apa? Masjid 7 boleh panggil. Tak ada dah, kabur dah pagi tu. Dulu kuda kaki pak lakar. Sekarang ni kalau kita pergi ngebah, bah tayar berapa? 8 ke berapa? Dah lakar dah. Jadi nak ceritanya bahawa setengah pandangan ulama mengatakan bahawa ayat ini diturunkan ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Ahzab ni orang Quraisy dan orang Yahudi di luar Madinah bersatu dengan Yahudi di dalam Madinah menyerang orang Islam. Bilangan mereka banyak, siapa takut tak? Wazulzilu, takut. Siapa orang Islam rasa takut? Lah, ketakutan. Nak siapa lu? Armada nak siapa lu? Tentera gerombolan, tentera mari nak makan Madinah ni, mari nak acurkan Madinah ni. Semua berpakat nak berlawan. Sehingga orang Yahudi yang daripada dalam Mang pun buat perjanjian dengan Yahudi di luar, nak serang. Ramai. Lalu ketakutan datang kepada orang Islam. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Salman. Wahai Salman, lebih kurang Nabi tanya, bagaimana orang Parsi kalau mereka berperang? Tanya pendapat Salman, bagaimana orang Farsi, Furs, bila mereka berperang? Farsi ni Iran lah ni, Iran dan sebahagiannya di Iraq. Furs, Parsi. Orang Parsi ni sebelum Islam dia pasih bab perang, dan dia juga sebelum Islam ramai ahli tanjim, ahli baca bintang, tengok takdir. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad dikatakan bahawa langit tak tertutup lagi. Jadi jin-jin tu dia dengar perbualan malaikat apa semua. Jadi dikatakan begitu. Wallahualam, saya tak cek lagi lah kebenarannya. Jadi maknanya dalam Parsi ni dia banyak teknologi, dia banyak apa ni, hari ramalan, dia ada kaedah peperangan, pandang gayung, pasal dia lah, senjata dia. Dia ahli bahagian perang. Sehingga satu ketika Parsi mengalahkan Rom, dan peristiwa itu dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Rom. Disebut Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Rom. Siapa yang mengalahkan Rom? Rom ada dua puak yang bersatu, Sparta dengan Troy. Tu budak-budak orang rambut jegi tu, dia panggil Troja lah. Troy tu dia pakai topi. Kuda dia pun ada bulu. Jadi bersatu dua puak tu berlawan dengan Furs, Parsi, Persian, kita panggil Parsi, berperang di pada tanah fi adnal ard, pada tanah yang paling rendah sekali di dalam dunia ni, iaitu di Mu'tah di Jordan. Berlaku peperangan, maka kalah orang Rom, menang orang Parsi. Bukan nak cerita bab tu,
nak cerita orang Parsi ni pakar dalam peperangan. Lalu Nabi bertanya kepada pendapat Salman, seorang sahabat yang asal daripada Parsi. Lalu Salman mengatakan bahawa kami orang Parsi, apabila kami berperang, kami menggali parit. Lalu Nabi bermesyuarat dan putuskan gali parit. Tentera Ahzab tadi ramai, tentera tu tadi perang Khandaq tu, tentera Ahzab tu daripada Quraisy, yang Yahudi di luar. Jadi masa tu Yahudi tu tidak buka lagi makanan kedai. Tadi dak baikot lah masa tu. Tak ada lagi kedai yang orang Yahudi ke kedai kopi Yahudi, tak ada lagi di Madinah. Jadi serangan dia jelas, nampak. Bukan perang sarah, bukan perang ekonomi, perang betul-betul. Mu'arakah betul-betul. Pergelutan lah. Sekarang ni dia pergi belaka. Secara pistol, secara tentera pun pergi, secara ekonomi pun pergi, sarah pun pergi belaka. Nama Nabi tu dia tak ada lagi Zionis ke buka kedai kopi di Madinah ke. Kalau ada dah orang boykot apa semua tu, tak ada lagi. Tapi masa tu peperangan jelas nampak. Kemudian Nabi gali parit. Kemudian dengan hasil daripada Khandaq tadi, maka orang Islam menang. Adalah beberapa cerita diriwayatkan bahawa Allah mengatur angin, menghancurkan tentera Ahzab. Lepas tu disebut wahazamal ahzaba wahdah. Kira raya ke sebut dalam takbir tu, menghancurkan tentera Ahzab seorang dia je. Sendiri. Seorang tak boleh bukan orang, sendiri je. Tu wahazamal ahzaba wahdah, menghancurkan Ahzab dengan sendiri dia. Dia rasa lawang beribu-ribu tentera Ahzab, dia hancurkan. Ada kata dia atur angin ribut, mati banyak. Kemudian dia nak masuk Madinah pun tak boleh, jeruh lubang, dak lepas kuda, jatuh dalam parit tu, dalam Khandaq tu, lokang tu. Jadi masa gali lokang tadi, gali parit tadi, batu kerah. Rasulullah memecahkan batu-batu tadi. Ada yang kata siapa nampak ke Rom tu mukjizat Nabi lah. Wallahu a'lam lah tu. Saya pun dak tengok dengan detail lah ke absahang dia tu, sahih riwayat tadi. Tapi siapa ke Rom, siapa ke Parsi, menunjukkan bahawa Islam akan siapa ke sana, membuka kota Parsi dan membuka kota Rom. Dan Jordan memang Rom asal dia. Tengok di Jarash memang ada tempat peninggalan Rom. Rom ada dua period, dua fatrah, dua zaman, iaitu Rom Wasaniyah, iaitu Rom yang sembah patung, yang sembah berhala, sembah dewa. Dan yang kedua Rom Ahlil Kitab, iaitu Rom Nasrani. Di Byzantium, Rom Timur tadi, mereka beragama Nasrani. Sebab tu ada banyak gereja-gereja. Tapi ada juga ketika awalnya mereka ada sembah Zeus, apa semua nama-nama dia lah. Tapi itu yang pekat pertama, pekat bagaimana orang Rom sembah patung, sembah dewa. Tapi pada period yang kedua, fatrah yang kedua, orang Rom beragama Masihi, beragama Kristian. Sebab itulah orang Islam sedih bila Rom kalah. Sebab Rom ahli kitab, Parsi orang Majusi, orang tidak ada agama Samawi, agama sembah api. Jadi itu kita tengok, itu pendapat yang pertama yang mengatakan ayat ini diturunkan ketika Ahzab, perang Ahzab. Pendapat yang kedua kita akan bincang pada minggu-minggu yang mendatang. Katanya asbab nuzul ayat ini pada perang Uhud. Dan kata yang ketiga, ayat ini turun pada hijrah kepada orang Muhajirin, kerana wakok sedih, berat hati dia, tinggal harta dia, keluarga dia macam mana di Mekah, diseksa Kedah, harta dia macam mana di Mekah, habis orang Quraisy rapah Kedah. Jadi hati mereka sedih. Jadi bila orang tengah susah, kena cerita hak susah lagi. Kita ni mu demam, orang tu nak pesang lah, bukan demam denggi. Jadi Allah, nasib baik, nasib baik aku demam biasa je, dia demam denggi. Itu cara Allah memberi kelegaan hati kepada orang-orang yang
beriman. Kita bertemu lagi insya-Allah panjang umur pada hari mendatang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.